Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Zone Inspire. Okey, nampak tak kita punya SOC? Okey, ini adalah artis jemputan kita sebelah sini. Apa namanya? Han Al-Mahdi Han. Suara tak sampai ke Al-Mahdi? Okey tak? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat segala-galanya. Terima kasih Ano dan Alan dan juga tim Inspire yang jemput Mr. Al untuk pada malam ni session. Alhamdulillah. Boleh dengar kan? Nampak sikit gambar blur sikit Alang, tapi okey kot insyaAllah. Ya, itu ada cakap salam Mr. Al. Okey. Mr. Al, sebelum kita mulakan kita punya apa tu lagu? Sebelum lagu. Nak berjoget di platform ini, jom kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okey, nampak gayanya Asnal Alwi kata host tak clear. Ya, host tak clear. Kita serahkan juga terus pada artis. Waalaikumsalam semua, waalaikumsalam. Terima kasih kerana menonton kami. Terima kasih kerana menonton kami. Boleh share dengan kawan-kawan lain kan. Malam ni Alang kita berdua malam sebagai moderator. Ya, Mr. Al hari ni sangat bersyukurlah sebab dapat juga masuk dalam Inspire untuk kita berkongsi sama-sama insyaAllah. Okey. Terbaiklah kata-kata sanjungan sebegitu. Okey. Mengenai kata host tak clear, saya rasa Alan nak serahkan kepada Mr. Al untuk meneruskan sesi filem Hindustan kita pada malam ini. Boleh kita teruskan? Okey. Boleh. Dipersilakan Mr. Al. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mr. Al doakan semuanya sihat, sejahtera hendaknya. Dan inilah pertama kali rasanya Mr. Al dijemput dalam Live Inspire ya. Dan kita hari ini bagi tajuk pun Kabir Kushi Kabir Kham ya. Selalunya kita tengok tajuk dia orang pendek-pendek saja, tapi kali ini kita gunakan tagline Al Counselling, ada kala suka, ada kala duka. Okey, baik, pada malam ni mungkin kita nak ceritakan apakah yang boleh kita buat kalau kita ditimpa musibah, kita ditimpa ujian oleh Allah SWT, dan apa pula yang kita perlu buat kalau kita dah mendapat satu self-actualization, kalau kita belajar dalam Maslow punya hierarchy kan, dan kita nak tengok di dalam self-actualization tu fully functional as a human, sebagai kita sebagai manusia ni, semua kita nak menuju puncak, betul? Semua orang, apa tujuan hidup kita? Boleh tulis, boleh share, boleh share kat tepi tu. Apa tujuan hidup kita? Kita nak cari, apa kita nak cari? Kita cari kebahagiaan, betul? We are looking for happiness, ya. Kita nak cari kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ya, bukan saja kita cari kebahagiaan ni, kita kena faham yang bukan kita nak hidup di dunia saja, ya, kita juga ada hereafter ataupun di akhirat. Sebab itu kalau di dalam kita tengok konsep, kalau misal pakai spiritual dalam doa, kita selalu baca di dalam selepas solat kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kita selalu baca, maknanya kita minta kebahagiaan, kita minta kebaikan di dunia dan juga kita minta kebaikan
Tuhan dan di akhirat juga kan. Dan kita minta juga pada Tuhan supaya Tuhan hindarkan kita daripada api neraka. Betul ya. Tapi Mr. Al ni memang belajar semua yang teori-teori yang diberikan oleh Westerners. Tapi malam ni Mr. nak keluarkan sedikit Mr. Al punya degree lah, sebab Mr. Al banyak belajar daripada sekolah agama. Jadi basic tu ya ke? betul lah. Kita belajar daripada basic agama, jadi kita akan kita akan kongsikan benda yang spiritual dan kita tengok juga macam mana Westerners diorang selesaikan beberapa masalah dan bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian. This is a very good topik untuk kita tengok ada kala suka dan ada kala duka, kabi kusyih, kabi gam. Misal tak tahu ni dengan Alang ni dia macam konsep macam mana, nak kena bagi ceramah dulu ke ataupun dia nak tanya soalan ke, ataupun dia tanya soalan kat tepi tu ke. Misal macam mana pun boleh. Kita macam mana pun boleh. Okey. Misal kepada semua yang masuk, kawan-kawan kita misal yang masuk. Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ramai lagi Ina, waalaikumsalam. Asia, waalaikumsalam. Si kata-kata. Okey, si kata-kata tidak berkata-kata di situ ya. Seperti Alia pun tidak berkata-kata. Amin Desa pun tidak. Cikgu Sharma. Okey, ini adalah murid punya agaknya. Anak murid misal ya, Cikgu Sharma. Cikgu Sharma mungkin anak murid lah tu. Ataupun dia kaunselor juga kot. Kita kan satu-satu ahli, satu kumpulan. Oh tu Asnah Alwi pun kaunselor juga tu. Muhammad Abdul Samad tu macam kita kenal je. Boleh sebut nama mereka sebab Mr. Al guna telefon, Mr. Al tak boleh baca sepenuhnya sangatlah. Ya? Okey. Fatini Alia, Mr. Al. Fatini Alia. Hello, hi. Hello Fatini Alia, hi. Assalamualaikum. Okey, Yani ni salam volunteer, itu adalah tim Inspire. Okey, misal sebagaimana yang kita kata malam ini kita cuba untuk menggabungkan Westerners punya approach dengan Islamic punya approach kan. Mana-mana yang bersesuaian dengan diri kita, yang penting kita tahu apa yang kita buat itu adalah perkara yang baik-baik kan. Okey. Setuju Alang. Jom kita tengok sekarang ni misal kan. Sekarang ni isu COVID itu adalah isu yang sekarang ni memang trending sekarang ni, trending wabak sekarang ni Jadi misal kalau kita tengok macam isu semalam adalah satu yang sangat mengejutkan, jumlah kes kan 2,188 dan alhamdulillah pada hari ini jatuh ke 970. Dan yang sembuh adalah 2,348 pula hari ini. Kita lihat kalau macam kita kata ada kala suka, ada kala duka kan. Kadang-kadang kita dalam hidup ni memang kita akan menempuh rasa duka yang teramat sangat. Dan kadang-kadang kita rasa benda tu biasa-biasa saja. Dan kadang-kadang kita suka sangat sampai kita lupa daratan. Okey. Macam mana misal? Kita nak tengok keadaan ini supaya dalam keadaan suka yang teramat, dalam keadaan duka yang menghiris jiwa ni, dalam keadaan dalam keadaan kita yang begini, macam mana kita nak duduk dalam kehidupan supaya kita dapat rasa betapa bagusnya kita bersederhana tu. Baik. Terima kasih Alang. Panjang soalan Alang tu kan. Okey. Baik. Kalau kita nak gunakan konsep Westerners atau orang-orang barat, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, mereka mempunyai teori dan metod mereka sendirilah. Betul? Tak kisahlah kita apa saja ujian, kita selalu melihat sebagai konsep hujan. Hujan yang turun kadang-kadang tu menyebabkan kita rasa kita tak boleh untuk melakukan aktiviti harian, betul? Kita rasa macam sedih, kita rasa macam susah, hari ni kita tak boleh keluar sebab hujan yang lebat. Tapi sebenarnya kalau kita ikut teori barat, mereka juga benda yang sama. Sekiranya kita cuba untuk merungkaikan dalam bentuk negatif kepada positif, Alang.
Ya, maknanya kita fikir hujan itulah yang boleh menumbuhkan tanaman-tanaman. Dengan menumbuhkan tanaman-tanaman itulah kita boleh makan hasil daripada padi, kita boleh dapat macam-macam buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Cara kita berfikir itu penting. Ini dia panggil kita belajar, dia sebut sebagai kognitif. Apa yang kita fikir itu boleh membawa kepada emosi kita. Jadi emosi kita akan, kalau kita fikir negatif, kita akan pergi kepada emosi-emosi yang negatif lah. Unhappy, you didn't feel good. You akan rasa you low self-esteem, demotivated, you rasa kecewa, sedih, hampa, sendu, luka, duka dan sebagainya. Tapi bila you punya emosi yang negatif tu dah banyak sebab you rasa macam pandemik ni teruk, sebab you fikir banyak yang overthinking ataupun negatif, dia akan membawa kepada tingkah laku ataupun action. Itu menurut pendapat barat lah. Ya? Jadi tingkah laku yang akan berlaku di kalangan kita, mungkin kita akan rasa macam tertekan, kita stres, kita anxiety, kita rasa nak bunuh diri, kita rasa macam hidup ni tak berguna lagi, tidak siapa menghargai, dengan penuhnya musibah dan sebagainya. Jadi kita kena faham kognitif, pergi kepada emosi pergi kepada tingkah laku ataupun action. Tapi di dalam agama mengajar kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Senang saja. Kita mesti banyak bersyukur. Satu konsep yang misalnya nak ajar semua kat luar sana adalah tentang konsep syukur. Okey? Kebahagiaan subjektif. Kan Alang? Kadang-kadang ada orang ingat banyak duit tu baru bahagia. Tak semestinya. Kalau you ada 30 juta pun tapi you kena cancel stage 4, dia tak boleh membantu you, betul tak? Ya? Walaupun you ada 10 juta. Kadang-kadang ada orang yang dia kerja security guard kan Alang kan, dan dia bahagia anak dia 8 orang, dia boleh bagi makan, dia rasa gembira. Ya? Setiap kali dia balik kerja, dia rasa puas. Sebab benda tu subjektif. Ya? Orang yang menang loteri pun tak semestinya dia bahagia. Itu kajian daripada barat lah. Tapi kalau dalam Islam senang saja. Kalau kita nak bahagia dalam hidup kita, kita kena banyak bersyukur. Ya? Itu yang kita kata tadi. Kiranya kita banyak bersyukur, Tuhan akan tambahkan nikmat tu bagi kita kebahagiaan lah. Tapi sekiranya kita kufur, maka ingatlah bahawa azabku amat pedih. Itu dalam surah Ibrahim ayat 7. Itu yang bisa nak terangkan. Betul. Okey Mr. Al. Macam kita kata konsep hujan tu kan. Hujan itu kalau kata konsep hujan tu adalah ujian kan. Pasal keluar pepatah sediakan payung sebelum hujan kan. Betul, setuju. Tapi itulah antara hikmahnya hujan itu kalau kita kembali kepada hujan yang Mr. Al cakap akan tumbuh pokok, pokok menjadi subur kan. So ada satu kata-kata tu, siapa kata Ainon Ahmad. Dia berkata apa? Dia berkata orang yang menisbahkan kebahagiaan kepada cahaya yang terang, sebenarnya orang itu tidak pernah menari di dalam hujan. Wow, hebat. Itulah masuk konsep Kabir Kushi Kabir Ram ni. Kan, menari dalam hujan. Sebab dia kena menari dalam hujan Alang. Kalau konsep Kabir Kushi Kabir Ram. Kalau tak, bukan cerita Hindustan kan. Betul. Lagi satu suka misalnya nak petik kepada Alang tentang satu pendeta. Dia pernah mengatakan, kalau hujan ni bukan tajuk kita ni, bukan tajuk hujan tapi kita nak cerita. Sebab Alang dah bawa misal ke arah hujan, jadi kita ada banyak quotation hujan. Kalau hujan turun di tengah padang, kita lari berteduh di bawah pohon yang rendang. Tetapi kalau pohon itu tidak dapat meneduhi kita, kita lari pulang balik ke rumah kita sendiri. Dan tetapi kalau atap rumah sendiri bocor, kita tukar atap lama dan ganti dengan atap yang baru. Maksudnya dalam hidup ni, kita ada banyak ujian. Betul. Tapi kita kena terus usaha. Doa. Satu hari Tuhan akan make it disappear. Benda tu kadang-kadang kita sebentar saja, sekejap saja, tapi kita ni tak tahan dan kita tak bersabar. Banyak yang tanya soalan tu, nampak Asiah bermakna, nanti mungkin Alang sendiri boleh bacakan. Mr. Al tak nampak sangat sebab Mr. Al pakai telefon kecil je. Okey. Jadi benda tu yang kata kalau hujan turun di tengah padang tadi Alang, maknanya kita lari. Nampaknya agak tak clear sangat.
Dan sekarang ni Alan tak nampak dah Mr. Al dan Alan harap masing-masing still lagi maintain sebab mungkin line memang tak bagus pada malam ni Boleh tulis kerana keadaan hujan. Mr. Al nampak clear. Okay, kita kembali kepada soalan pada Asia. Semua orang akan mengalami kisah suka dan duka, namun jika kita hilang dah. Alang? Hilang dah. Inilah dia, kita kadang-kadang dugaan. Dalam hidup tu yang kita kata tadi kabi kushi kabi kham. Kadang-kadang kita tak dapat menjangka apa yang berlaku kan. Hilang dah moderator kita. Apa dia tanya tadi soalan? Alang? Yus masuk dah. Okey. Minta maaf kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar. Saya rasa ada kesilapan teknikal dengan Alang dekat sana tadi. Okey, kalau ikutkan daripada Mr. Al kata tadi tu, hujan memang kita ni sebagai khalifah dekat bumi Allah ni, tak kisahlah agama mana pun, hujan tu memang akan datang dalam hidup kita. Macam mana cara kita nak menangani hujan tu sebenarnya bergantung kepada tahap mungkin emosi kita pada waktu itu, dan lepas itu adalah tindakan kita. Betul tak kan Mr. Al? Tapi kan Mr. Al, ada tak macam kalau kita kata macam tips bagaimana kita nak menangani sebenarnya masalah-masalah, cabaran-cabaran yang datang bertimpa-timpa ni? Sebab ada orang kata kan, macam tadi Mr. Al kata konsep syukur. Betul, konsep syukur. Tapi macam mana untuk orang yang dia sebenarnya dia dah rasa macam very exhausted. Dia rasa macam kenapa dia saja yang kena bertimpa-timpa dengan ujian-ujian yang macam tu. Macam mana tu Mr. Al? Baik. Terima kasih Yus. Yus pula ambil take over kan. Tak ada masalah. Macam mana pun okey. Tu Alang dah mula masuk dah. Alang tu dia jauh sikit. Dia daripada Zimbabwe. Sebab tu dia macam tu. Dia lambat. Jauh perjalanan ni. Alang, saya tanya ni kat Mr. Al tadi berkaitan dengan tips orang yang apa tu yang Alang dengar okey nanti Alang dengar. Okey. Sorry. Tadi yang Mr. Ada bagi tahu dalam konsep yang kita belajar tadi memang betul. Satu, kita kena sedar lah sebab kita berlaku ujian tu pada diri kita sendiri. Setiap ujian tu kita kena sedari, tu kita panggil awareness, ataupun kita ada kesedaran sendiri. Apa yang kita kena faham, pertama ada 4 benda yang Mr. Al nak highlightkan dekat sini. Satu, dia boleh meningkatkan kita punya taraf iman. Iman kita pun kadang-kadang dindong here and dindong there. Macam Asia cakap tadi. Betul, iman kita. Dia boleh meningkatkan iman kita. Dan juga dia juga dapat membimbing hati kita. Kan? Kita kena ada awareness dulu. Yang kedua ni dia boleh membimbing hati kita. Lepas tu dia meningkatkan darjat kita. Yang ketiganya. Dan yang keempatnya apa lagi yang kita dapat lihat? Itu Ustaz Ibn Liu selalu cakap. Sebenarnya orang yang banyak dapat ujian tu Allah sayang. Lagi besar ujian dia, lagi Allah sayang kepada dia. Bayangkan orang yang tak pernah ada ujian langsung. Kita pun tak tahu kan macam mana kehidupan dia, adakah dia boleh melalui kehidupan tu ataupun tidak. Sebab benda ni kadang-kadang dia boleh membawa yang tadi kalau kita fikir yang western tu membawa kepada tingkah laku yang lebih bahaya. Lari daripada rumah, okey. Lepas tu terus rasa diri tak berguna lagi, hopeless, useless. Apa lagi selalu diorang rasa diorang rasa macam nak bunuh diri. Banyak kes-kes macam ni yang misalkan klien-klien. Jadi benda ni perlukan kekuatan. Dalam kehidupan ni apa yang perlu kita buat adalah bina kekuatan diri kita sendirilah. Kekuatan dalaman. Betul, kekuatan dalaman. Macam mana selalu dok kata kenapa kita selalunya ada kumpulan-kumpulan personality macam ni lah. Dia selalu ingat macam kenapalah dia diduga dengan ujian-ujian dan musibah. Sebab Tuhan sayang. Betul Ustaz Ibn Liu kata. Sebab Allah sayang kita kena set pemikiran. Kalau kita ambil yang kaedah westerner tu, daripada yang negatif yang kita selalu fikir tu kepada yang positif. Mana kita tahu yang Allah sayang kita dan Allah beri kita ujian, kita cuma perlu bersabar. Sebab satu hari ulat beluntas juga akan bertukar menjadi rama-rama yang indah. Jadi kita kena terus usaha, tawakal, doa, syukur, sabar. Semua SS, sabar, syukur, sincerity, ikhlas.
buat kerja. Nanti mesti bagi tips lagi sebab kita baru start je kan. Alang kan. Kita nak bagi tips lagi macam mana kita nak bagi jiwa kita tenang, hati kita lapang, hidup kita rasa lebih bahagia. Ada kaedah dan caranya insya-Allah. Okey. Misal ada menurut kajian tunjuk pendidikan yang Aizun cakap tadi, pada dalam time COVID ni setiap hari ada 30 cubaan bunuh diri setiap hari. Dan itu boleh dikatakan satu yang sangat bahaya, dan 30 tu adalah di Malaysia kan. Of course lah dunia juga kan. 30 tu adalah di Malaysia. Dan sangat bahaya. Okey, misal ada soalan daripada Asnal Alwi, macam mana nak advise orang yang tak boleh move on sebab terpenjara dengan memori silam. Okey. Baik, macam mana seorang yang tak boleh move on sebab dia terpenjara dengan memori yang silam, yang lama. Jadi orang tu maknanya dia terpenjara tu kena clear lagi tu. Maknanya dia ada unfinished business dia panggil. Dia mana business ataupun benda-benda yang belum diselesaikan. Kita jangan simpan banyak benda, Asnal Alwi, ya. Kita luahkan, express. Ramai orang kat luar sana boleh tolong. Inspire ni ada, Hughes ada, Alang ada, kaunselor ada. Kan? Jadi mereka ni kita panggil orang-orang yang nak bantu. Tapi kadang-kadang orang yang ada masalah tu, yang tak boleh move on tu, tak cari bantuan. Macam mana kita nak tolong? Betul? Jadi kita mesti faham bila you tak boleh move on adalah disebabkan oleh beberapa benda yang pernah berlaku dulu, kata contohnya you rasa macam susahlah hidup ni. Sebenarnya bila you sebut je cakap susahlah hidup ni, I tak boleh move on, itu doa. Percaya tak? Itu doa. Kita jangan doa macam tu. Sebab apa yang kita prasangka kepada Tuhan, itu yang kita akan dapat. Misal selalu ada optimistik berbanding pesimistik. Kita selalu ingat yang Tuhan akan beri yang terbaik kepada kita. Minggu depan mungkin Tuhan akan bagi kita 2 juta. Mungkin minggu depan lagi satu Tuhan akan bagi inspire 2 million viewers. Minggu depan betul, kita kena optimistik. Tapi kalau kita pesimistik, kita selalu fikir yang kita ni tak berguna, kita tak boleh move on, kita ni hidup pun orang tak hargai, kita selalu pendam rasa, kita selalu telan semua benda yang orang cakap. Maknanya kita sendiri dah doa kata kita tak boleh. Kita adalah apa yang kita doakan. So pertama bila kita selalu bercakap tentang doa, tawakal, usaha, doa tu nombor 1. Start je kita kata kita tak boleh. Betul, berprasangka baik. Kalau kita start kata kita tak boleh, memang kita tak akan boleh. Jadi kita kena start kata insya-Allah satu hari Tuhan akan hapuskan segala musibah ni, kita akan boleh move on. Doa kepada Tuhan. The Almighty is Allah, kan? Tuhan akan bantu kita insya-Allah. Memori silam tu biasalah, tak payahlah nak buka sangat memori dalam Facebook tu Asnal ya. Kan? Nanti dia banyak kita jadi sedih. Lepas tu dengar punya lagu Kabi Kushi Kabi Kham kan? Jadi pilu, sendu dan sebagainya. InsyaAllah boleh. Kita doa yang baik-baik. Lagu-lagu rock, pop rock zaman dulu kan? Dia sedih-sedih. Yang ramai penyanyi-penyanyi yang nyanyi. Betul. Contoh lagu misal, contoh lagu boleh nyanyikan sikit? Kita nak kena menyanyi lagu Melayu ke? Kita nak lagu orang putih selalunya. Tapi tak apalah. Mungkin lagu-lagu mungkin lagu sedih zaman-zaman kita ni macam lagu kita pendam, Kuch Hotahe. Betul? Ada sesuatu tapi kita tak lafazkan. Sedihlah hidup kita. Patutnya kita cakap pada orang tu yang kita suka pada orang tu, tapi kita pendam, kita telan, kita sesaklah di dalam diri ni. Kita tak share dengan orang. Tak boleh bernafas. Misal suka nak bagi tahu Alang, ada satu kes klien ni dia suka pendam. Dia pendam, dia tak nak cerita sebab dia ada masalah tak percaya pada orang. Dia tak percaya pada orang. Dia rasa semua orang tak mau dengar, tak boleh dipercayai. Jadi baru-baru ni dia kena cancer stage 4. Ada kajian yang mengatakan orang yang banyak pendam ni nanti sel-sel kanser tu akan merebak, betul. Jadi
kita jangan nak pendam. Ada benda yang kita boleh buat, benda kecil. Kalau you ada anak-anak, cuba untuk communicate dengan dia orang. Ada pasangan, cuba communicate dengan pasangan. Ada kawan-kawan, ada mak bapak lagi, cuba buat aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Sebab aktiviti-aktiviti yang baru dapat menutup memori-memori yang lama. Gitu. Adakah orang-orang yang pendam-pendam ni, dia sebenarnya adalah orang yang introvert? Kebanyakannya mereka introvert. Sebab extrovert dia memang very talkative dan dia boleh dia energized being with a lot of the people or crowd. Dia rasa dia seronok pergi sembang dengan orang, ada kawan-kawan yang ramai. Introvert ni dia bersendiri. Bukan kata introvert tak bagus. Introvert ada dunia dia sendiri. Tetapi mereka terlalu banyak memendam rasa. Jangan jadi too introvert. Introvert okey. Tapi too introvert tu menyebabkan you terlalu banyak menelan ataupun kita panggil swallow all of those what we call that bad things that we cannot express. Kita tak boleh nak express. Mak kita dah lah ada sakit dan apa ke, kita tak luahkan, kita tak cerita kat orang. Kita pendam sendiri. Tentu ada lagi masalah lain. Ada lagi masalah bertindan-tindan dan bertingkat-tingkat. Itu dah masuk waris rombau. Rasanya kan, jika orang yang introvert tapi dia mempunyai kekuatan hati, kekuatan dalaman yang cukup kuat, tak ada masalah. Betul. Setuju. Betul kan? Dan juga tapi yang tu introvert ni dia memang tak boleh terlampau sangat. Begitu juga dengan yang extrovert pun tak boleh terlampau sangat, sebab itu pun akan mengundang masalah. Setuju. Ya. Okey, Abang Malik ni sebab kalau kita terlalu introvert, mana dia ada banyak sangat perasaan-perasaan yang insecurity, maknanya rasa macam orang lain lebih bagus, kita tak bagus. Kita adalah kita. Kita kena percaya pada diri kita yang kita bagus, kita cantik, kita handsome, kita pandai. Sampai bila kita duk meratik mengatakan kita ni tak bagus, kita ni tak cantik, kita ni buruk dan sebagainya, kan? Ramai yang macam tak soalan tu. Macam mana nak Fatini Alia bertanya, macam mana nak atasi perasaan insecure dalam diri? Okey, sekarang Fatini, Mr. Al tengah jawab cerita tentang insecure ni. Okey, baik. Terima kasih Fatini Alia yang tanya tentang macam mana nak atasi perasaan insecure. Dalam diri manusia, kita kadang-kadang memang ada perasaan tu, tak kisah kau introvert kau extrovert. Okey? Kita kadang-kadang rasa insecure. Tetapi kita ni mesti selalu berdamai dengan diri. Ni dalam Inspire misal selalu tengok kadang-kadang. Kita berdamai dengan diri kita. Betul tak Alang? Sebab apa? Yang pertama sekali, kalau kita selalu rasa insecure ni adalah disebabkan oleh beberapa sifat yang ada dalam diri kita. Mazmumah. Sifat-sifat yang tak elok. Sifat-sifat selalu prasangka pada orang, sifat-sifat belagak, sombong, rasa diri bagus, rasa aku lebih kaya daripada dia, aku lebih handsome daripada dia. Sifat-sifat ini membawa kita kepada apa? Kalau kita belajar daripada Profesor Aziz, misalnya suka Profesor Aziz Shah daripada UBC, dia selalu bagi tahu kalau kita ada sifat-sifat yang mazmumah tadi, dia akan membawa kepada jealousy, dengki. Betul? Kita akan dengki. Sebab apa kita dengki? Sebab selama ni kita rasa kita hebat kan Alang, tapi rupanya ada lagi orang yang hebat daripada kita. Ada lagi orang yang maju daripada kita. Tip-top, letup. Jadi kita akan rasa macam dengki, tak puas hati. Dengki membawa kepada kemarahan, dendam, tak suka dapat. Nanti banyak sifat-sifat yang tak elok mazmumah dalam insecure itulah Tuhan akan bagi kita banyak lagi ujian untuk bagi kita kuat keimanan tadi. Tapi kalau kita selalu rasa insecure dalam diri kita, kita boleh jumpa dengan pakar macam kaunselor ataupun psikiatris. Kalau teruk sangat, betul. Kita jumpa dengan pakar. Kalau kita tahu kawan kita mungkin tak boleh bantu kita, cari orang yang memang dia boleh bantu kita dalam insecurity. Kadang-kadang orang yang rasa insecure ni, dia kena luahkan apa insecure tu saja. Dia boleh call macam Befrienders, ada banyak sekarang ni yang NGO kan.
Macam Yayasan Salam pun mungkin ada kan, NGO kan. So mereka ni boleh bantu. Dalam kita menyelesaikan masalah insecurity tadi. Okey. Sekarang ni kalau kita punya line sekarang ni. Tapi apa Abang Madi teruskan juga kan? Ya ke? Okey, macam mana nak cakap ni kan? Okay. Siapa yang nak tanya soalan boleh tanya dekat bawah tu. Okey, boleh tanya soalan. Please share dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni kita akan dapat pahala. A good deed. This is very important. Benda ni boleh membawa kebahagiaan. Apa Alang cakap tu? Yus, bantu Yus. Okey. Yus tak boleh masuk. Apa Alang cakap tu? Yus, bantu. Apa Alang tanya? Misal tak dengar. Biasalah kan kita kadang buat live macam ni dekat hilang dah Alang. Kita buat live macam ni memang kadang-kadang ada masalah connection ataupun online. Ni pun ujian untuk kita. Tapi kita tak payah nak fikir benda tu sebagai satu masalah besar. Orang yang introvert atau super introvert jangan fikir benda tu adalah satu benda yang memalukan. Tak perlu. Benda tu biasa, okay? Kalau kita nak hati yang tenang, kita nak jiwa yang lapang, kita tak perlu fikir-fikir negatif. Kita bukan saja nak bercakap tentang konsep kita fikir negatif, ya, ataupun orang selalu cakap you have to think positive. Sebenarnya kita kena buat perkara-perkara yang positif. Misal selalu cakap kat pelajar-pelajar dan klien, saya banyak beratus-ratus klien macam-macam masalah. Kalau kita dengar takut, ya, ada pelajar yang nak bunuh diri kan, ada pelajar yang masalah sexual disorder, ada masalah personality disorder, macam-macam masalah kita tengok. Sekarang ni lagilah waktu COVID macam ni, masalah apa yang selalu kita tengok? Ya, bergaduh suami isteri. Yalah selama ni pergi kerja, sekarang terkurung duduk dalam rumah. Bergaduh, suami curang, isteri curang kan. Lepas tu ada masalah banyak dengan parents, dengan adik-beradik, dengan peers, you know. So benda-benda ni lah yang telah menyebabkan kita mesti lihat dan kita kena tengok macam mana cara kita nak selesaikan. Ya. Malam ni Mr. A datang terus connection ni jadi macam tu untuk korang ya. Saya rasa semua orang terkejut. Okey. Kita ada Kak Yani, saya rasa semua orang tu masuk. Okey, kita perlu ramai backup sekarang ni. Ramai backup. Okey. Kita bisa suka ramai backup. Yani pula masuk. Tengok tenang. Inspire memang hebat. Yani is our kami minta maaf terpaksa ramai sangat backup. Okay Mr. Al, kita go to another question. Macam mana nak think positive every morning after subuh and feel down suddenly, feel hopeless for no reason, feel empty. Okay Mr. Al. Okay, macam mana nak think positive every morning after subuh, dia kata, and feel down suddenly, feel hopeless for no reason. Okay, ni kita cakap betul kan ni? Because it seems like the question from somebody, you know, try to ask me in English, so that means I'm going to explain in English. So, you have to understand, masuk dah lagi, penuh. Dia macam atromi tiga masuk, atromi banyak masuk. Tiga-tiga masuk. Okey. Tak apa. Bila kita main cancak, kita nak jawab soalan dulu. Alang. Okey, dia kata macam mana kita nak think positif. Okey.
cara kita nak think positif, pertamanya kita kena buat ataupun bukan saja berfikir positif. Kita bermula dengan kerja-kerja ataupun perkara-perkara pun positif. Bukan berfikir saja positif. Kita mulakan banyak benda yang positif. Bangun pagi, pergi sembahyang subuh, gosok gigi, you go and brush your teeth, you start prayer subuh, for example. So you said that you have got a lot of activity. After this, you are going to the kitchen, you're going to cook for your kids, for example, and then you are going to do solat duha, for example. Then you understand that you have got a lot of the things to do, your daily routine work. You understand or not? So bila kita tak boleh tanya ke lagi, dia kata, amboi Mr. A, you understand or not? Dia ingat aku student dia ke? Minta maaf lah, kita biasa mengajar kan, tapi kadang-kadang kita suka tanya, do you understand or not? Ada setengah yang super introvert tu dia rasa kasar, tanya do you understand or not? Okay, so bila kita rasa diri kita down macam tadi kan, kita bina kekuatan dan jati diri yang tadi tu dengan, tadi kan kata sembahyang subuh kan, kita mesti selalu minta kepada Tuhan. Betul. Lepas tu, mulakan lepas subuh tu sedekah. Sebab kita dah tengok di dalam Al-Quran, I tell you, it is a very important tips. Ya. Di dalam Al-Quran, dia ada bagi tahu apabila orang tu mati nanti, dia teringin nak balik. Sebab dia dah tengok ada ramai orang yang sebab dia bersedekah dan melakukan amal soleh. Jadi dia nak balik ke dunia. Maknanya tips kat situ dia bagi tahu sedekah. Sebab tu sedekah subuh adalah benda yang paling penting. Bagi sedekah. Tengok ada orang yang perlukan dalam Facebook, dia bagi nombor akaun dia. Tak payah tanya dia penipu ke tak penipu. Asalkan dari hati. Kita buat benda baik. Betul? Jadi kita sedekah subuh. Jadi kalau kita rasa down, kita mesti banyak buat amal kebaikan. Tolong orang. Masak. Bagi orang makan. Pergi bagi dekat orang-orang yang gelandangan. Pergi kat rumah anak yatim. Pergi rumah old folks home. Tolong orang. You know? Masak. Nisa suka kawan kepada my wife, dia sepanjang PKP ni masak je kerja dia. Dia happy. Dia happy. Sebab apa? Dia masak, dia bubur dalam plastik, dia masak nasi minyak, dia masak ayam masak merah, dia masak acar, dia bagi dekat jiran-jiran kat sebelah rumah dia. Do you know that if you try to give a lot to the people, it makes you happy? Do you know that? It makes you happy. Believe me. That you have to give more. Yes, you give more. Sebab tu orang selalu kata orang yang banyak selalu jatuh dalam bilik air, ni orang kata lah kan, kurang sedekah. Jadi banyak sedekah. Jangan takut nak bersedekah. Sedekah tak pernah mengurangkan harta. Lagipun duit tu bukan duit kita. Correct or not? It is belong to the Almighty God as well. So Tuhan akan bagi jalan yang terbaik insya-Allah. Okay, tiba pula kita. Nisa takut lah masuk Inspire ni sekarang. Nisa takut. Mr. Al. Okay. Dah terjawab soalan Kejora Mawadah tadi kan? Okay. Betul. Itu adalah Ainul. Kita punya rakan juga. Misal ada soalan daripada Cikgu Syarma. Baik. Apa soalan tadi? Ada soalan daripada Cikgu Syarma, tapi soalan dia panjang di tepi ni. Alang baca ya. Mr. Al, minta tolong beri nasihat sikit kat netizen luar sana yang mudah sangat tertipu dengan orang atau penularan media sosial yang tak sahih. Lepas tu dah kena tipu, baru menyesal. Sebab waktu-waktu pandemik macam ni, ramai ambil kesempatan untuk tipu orang lain demi dapatkan duit atau scam. Apa nasihat untuk orang-orang yang kena tipu dengan scammer macam tu? Sebab baru-baru ni banyak sangat apps jana duit waktu pandemik, tapi ramai yang kena tertipu. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Syarma yang tanya soalan pasal ramai yang kena tipu waktu pandemik. Pertama sekali kita kena ada ilmu. Betul? Kita kena ada ilmu. Kan? Kalau panjangnya soalan, maknanya kita kena ada ilmu. Betul? Kalau kita tak ada ilmu, memang kita senang kena tipu. Sebab tu orang suruh kita belajar. Kan? Kalau kita nak elakkan daripada orang tipu kita kena ada ilmu. Takkan kita tak tanya langsung. Takkan kita download saja benda tu. Kan? Kita kena Google dulu, kita kena check dulu, kita kena investigate, kita buat research sikit. Baru kita tahu benda tu betul ataupun tak. Kita tak boleh simply ikut saja apa orang cakap. Sebab tu ilmu tu penting. Kan? Dalam agama pun ilmu. Ingat tak surah pertama yang diturunkan tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, pasal ilmu.
Betul? Dalam surah Al-Alaq tu. Kan? Maknanya kalau you tak ada ilmu, you akan cepat tertipu. Ramai mereka-mereka yang super introvert yang selalu kena tipu. Kadang-kadang super introvert, bukan introvert. Dia orang terlalu cepat percaya pada orang, sebab dia orang ni ada masalah-masalah yang dalaman, kan? Jadi bila dah habis, ada satu kes Alang, dia dah habis 55 tahun boleh keluarkan duit EPF atau KWSP, habis duit dia kena tipu dengan kumpulan-kumpulan scammer tu. Sebab dia percaya, dia cepat percaya. Kita memang betul, kita mesti ada perasaan trust. Tapi kalau kita ada ilmu itu, sebab ilmu tu letak akal, the top of your body. Siapa pula masuk takut. Okay? Jadi dia akal tu duduk dekat atas sekali. Mesti ada awareness. Mesti sedar, mesti study pasal takkan tak tengok dalam Facebook Cikgu Sharma ramai orang yang kena scam. Belajarlah apa yang kita tengok dalam Facebook tu. Izzah Kamarul kata betul. Terima kasih Izzah Kamarul. Okey, jadi apa yang kita kena faham dekat situ, kalau kita tak berilmu, tak tahu langsung tentang dunia scammer, senanglah orang tipu kita. Betul tak? Letakkan benda tu penting. Selain daripada itu, apa lagi yang kita boleh buat? Okay? Mungkin kita dah tengok contoh-contoh orang yang pernah kena scam tu, ambil benda tu sebagai iktibar. Betul? Ambil benda tu sebagai pengajaran kepada kita. Dia kadang-kadang misal, orang scammer ni dia expert. Lagi-lagi dia boleh bermain dengan perasaan kita ni. Dia boleh detect, dia boleh main. Lepas tu kita akan termakan dengan permainan dia, menyebabkan kita follow apa je yang dia cakap. Orang kata pukau, tapi hakikatnya sebenarnya mungkin pukau tak pasti, tapi mungkin ada. Tapi hakikatnya memang kita dah terjebak dengan mulut manis dia tu. Tu yang kata love scammer. Itu yang sebenarnya banyak yang puluh ribu. Itu pun kita kena ambil sebagai ujian untuk hidup kita. Itu pun untuk hidup kita. Sebab kalau kita tak kena ujian tu, kita tak go through all those experiences, kita tak akan dapat satu pengajaran lah. Macam kita kata kat budak-budak, kita lah dekat masyarakat Melayu, suka cakap no kat budak, jangan pegang ni, jangan. Sebenarnya kalau Mak Saleh dia bagi je budak tu pegang air panas. You want to touch? Nah, you touch. Sekali dia dah pegang air panas tu, dia tak akan pegang lagi, betul tak? Sebab dia belajar daripada experience tadi bahawa benda tu panas. Kita tak bagi, kita tak pernah melaluinya. Jadi kumpulan-kumpulan yang kena dengan scammer tu, dia orang dah melaluinya. Dengarlah nasihat mereka. Kalau kita selalu rasa macam ada orang scammer, call orang-orang yang dah pernah kena scammer, sudah cerita pengalaman dia. Macam mana cara kita nak mengatasi. Sebab macam tadi Alang kata, mereka bermain dengan perasaan. Kan? Love scammer dan sebagainya. Tapi kalau kita dengar nasihat daripada orang yang ada pengalaman, orang yang dah pernah melaluinya, insyaAllah beberapa protection Tuhan akan tolong. InsyaAllah. Maksudnya kita membuka hati kita untuk mendengar pendapat orang lain. Betul. Kan? Kadang-kadang kita rasa bila saat kita dah jatuh cinta dengan si scammer ni, kita kadang-kadang, itulah orang kata cinta tu buta kan. Dan saat itu walaupun kita minta pandangan, kita rasa pandangan orang lain tu sebenarnya seperti tidak bersetuju dengan kita dan kita tak nak dengar pandangan dia. Sedangkan perkara itu sebenarnya hakikatnya kita dah terjebak. Jadi itu sangat bahayalah. Kita kena membuka hati kita, misal kan, dengan pandangan-pandangan orang yang berpengalaman. Kan, macam mana kata Noziah tadi, tu kakak Alang lah tu. Dia kata betul, begitu juga dengan Izzah, betul. Kan? Kadang-kadang ini memang jelas dan kita kena dapatkan, kita kena buka hati. Kan misal kan. Betul. Ini Suhaila Abdullah, dia cakap begini. Ujian akan buat kita terbang tinggi. Dia macam spring. Bila makin ditekan, bila dilepaskan, melantun tinggi. Cuba misal ulas berkaitan dengan spring ni. Yang si Su ni. Si Su ni cerita sama ni. Tadi. Terima kasih Su. Sama tadi yang misal bagi tahu, di mana ada 4 benda kan ujian tu, dia boleh meninggikan darjat spring lah tu.
Dia boleh meninggikan darjat, meningkatkan iman, membimbing hati. Apa lagi yang last sekali? Ia adalah kerana Allah sangat menyayangi kita. Allah sayang, sebab tu Allah bagi kita ujian. Betul tak Su? Memang dia betul, setuju. Ha? Sebab kita nak melalui proses ni, kita tak boleh, macam kita baru kahwin lah, kata contoh Suhaila mungkin dah berkahwin tu, tengok ada gambar dengan suami kan, bercinta, Alhamdulillah kan. Jadi Suhaila mungkin mengalami banyak fasa-fasa di dalam hidup, kesusahan bersama suami di awal perkahwinan dan sebagainya, tapi lihatlah kebahagiaan mereka sekarang. InsyaAllah Tuhan akan bagi. Sebab dia akan membawa mereka, membawa mereka satu darjat yang lebih tinggi. Okey? Betul. Ya, betul. Betul. Sangat, Saya setuju sangat. Darjat tu. Sama je dengan konsep belian Mr. Al kan? Belian. Belian dia mengalami tekanan yang sangat tinggi, kepanasan yang sangat tinggi. Betul. Jauh dalam perut bumi, tapi akhirnya karbon yang nothing itu akhirnya menjadi belian disebabkan kerana tekanan-tekanan tersebut. Ya? Betul. Hebat cerita berlian ya. Mr. Al bagi analogi kereta je. Kereta mana ada tak ada ujian? Kadang-kadang aircon rosak, sekali lagi carburetor rosak, lagi rosak yang tu, rosak pintu, rosak power window. Tu ujian untuk kereta tu. Kereta pun ada ujian. Betul tak? Jadi kita mesti melalui benda-benda yang macam ni. Misal suka nak cerita satu kisah budak Indonesia. Misal pernah pergi ke Jakarta. Budak tu dia jual surat khabar Alang. Okey. Dia jual surat khabar, dia panggil koran di sana, koran dia panggil. Dia kata, dia kata kat misal Pak, dia kata bapak dari Malaysia, dia tengok muka pun dia dah tahu dah Malaysia. Dia kata, Pak, bapak daripada Malaysia ya. Lepas tu, gimana kamu tahu daripada Malaysia? Lepas tu dia kata, daripada wajah bapak sendiri bisa ya untuk menekan yang bapaknya daripada Indonesia, daripada Malaysia. Dia kata. Okey. Lepas tu, misal apa kata kenapa? Dia kata, bapak bisa enggak beri saya uang RM50 dia minta, bukan RM50,000 berapa je kan. Lepas tu, untuk apa ya kamu mau wang RM50 besar tu kalau kat Malaysia kan. Kalau RM50,000 tu baru RM15 betul kan. So dia kata, bapak saya itu cita-citanya sangat tinggi katanya, kalau bisa mau kerja di Malaysia. Nampak tak dia orang hidup kat sana, aim dia orang nak kerja kat negara kita. Kita lagi tak bersyukur duduk kat negara kita. Dia kata, aku tu mau aja kerja di Malaysia, orangnya bagus, semua orangnya cakap-cakap, gajinya lumayan. Jadi aku mau banyak kerja di Malaysia bapak, kalau bisa bapak beri aja 50. Jadi aku bisa kumpul uang itu, mau pergi ke Malaysia satu hari nanti. Dia baru 9 tahun, Alang. Nampak tak? Macam mana? Daya menabung yang sangat tinggi. Yes. Betul. Okay, Mr. Al, ada soalan. Tompang tanya, macam mana nak hadap, sila Tompang, boleh, Tompang lalu, Tompang tanya boleh. Macam mana nak hadap bila kena kecam dengan netizen sebab saya viral dan orang kecam saya teruk. Nur Amalina Amran. Okey. Nur Amalina Amran, okey. Ni mesti orang hebat ni sebab ada boleh viral kan. Ya. Kita kena faham Amalina, dalam hidup ni kita tak boleh jumpa orang baik saja. Betul tak? Kita tak boleh jumpa orang yang baik nak puji kita 24 jam. Ingat semua orang suka kan dengan Alang dengan Mr. Al ni? Tak. Kita kena faham yang ada orang dia ada masalah mazmumah tadi. Dia memang tak boleh tengok kau gembira. Dia memang tak boleh, apa sikit pun dia nak komen. Apa sikit pun dia nak kutuk. Itu biasa. Sebab kita hidup dalam alam maya. Jadi kita kena terima. Kan? Bila dia dah komen kita, kata contohnya tadi Amalina kata rasa macam mana? Rasa bila orang kecam teruk tu rasa down. Kan? Rasa macam diri macam tak kuat untuk menghadapinya. Cari, bina macam mana, because kebahagiaan itu adalah datangnya bukan daripada orang luar, dia datang daripada sini, kita sendiri, di hati. Betul. Kalau kita boleh ignore, okay, ni kalau kita belajar Profesor Aziz misalnya suka lagi satu, dia kata cakap kat telinga I don't care. Cakap kat telinga I don't care, because sometimes orang yang super introvert tu dia kena cakap macam tu sebab dia tak kuat. Kadang-kadang I don't care, dia teruskan kehidupan.
Sebab tu kita belajar di dalam agama kita sendiri, bila kita habis buat satu benda, kita terus buat kerja yang lain. Itu kaedah sama macam orang putih juga. Agaknya orang putih pun tiru kita. Maknanya buat aja. Asalkan kita tahu Amalina yang kita tak buat salah. Kita ada intention yang bagus. Kita nak didik orang, kita nak kongsi ilmu. Jadi buat apa kita takut? Orang nak kecam, orang nak hina. Itu semua kadang-kadang toxic, Amalina. So kita mesti menghadapinya. Amalina, I tell you, menghadapinya. Kita tak boleh hadapi semua orang baik-baik saja. Okay? Hadapinya. Ya, betul. Lagi tinggi kita berdiri, lagi kuat angin meniup kita. Jadi kita kena hadapinya. Okay. Bos. Siapa tu? Bos. Bos yang salam. Terima kasih Cik Gani kerana menonton bersama kami pada malam ini. Okey, soalan Cik Gani. Orang kata once bitten, twice shy. Tetapi ada mangsa scammer sudi di-scam lagi kerana desakan perasaan mahu dilayan mesra. Kenapa mereka tidak dapat mengawal perasaan dan biarkan diri ditipu? Okey, bos dah masuk dah, habis cerita lah, tamatlah. Bos dah masuk. Sebab bos dah masuk, kalau bos masuk habis cerita. Kena behave lah sebab bos masuk. Bos kena pantau inspire sebab dia ada banyak daripada Zimbabwe tadi. Okey, jadi bos tanya kata once bitten twice shy, tetapi ada yang mangsa scammer yang sudi di-scam lagi kerana desakan perasaan mahu dilayan mesra. Kenapa mereka tidak dapat mengawal perasaan dan biarkan diri ditipu? Okay, ini is very good to be discussed kan bos? Sebab kita susah nak nilai orang tu macam mana. Betul? Sebab bila orang tu dia what we call that, dia suka diri dia dilayan mesra, lepas tu dia sanggup diri dia ditipu, dia ada something wrong somewhere. Betul. Dia ada something wrong somewhere. Dia kurang kasih sayang pun. Mungkin kita tak boleh kata variable tu bos. Mungkin dia ada masalah unfinished business masa dia kecil dulu. Ni kita kena belajar psychoanalysis by Sigmund Freud. Mungkin dia ada banyak perasaan-perasaan incongruence, irrational belief. Sebab tu dia senangnya dia ditipu berkali-kali. Okay? So dia perlukan counselling. Orang yang macam ni. Sebab dia orang tak dapat kawal perasaan di mereka sendiri. Kita sepatutnya sebagai manusia, kita boleh kawal emosi kita. Katalah kita marah, kita dah tahu. Macam mana kita nak kawal? Kita duduk, betul? Kalau kita tak duduk, kita baring. Kita pergi ambil wuduk dan sebagainya. Kalau kita marah, kan? Kalau kita rasa rindu sangat, kita boleh baca Al-Quran. Kita boleh call orang yang kita sayang. Kita buat banyak aktiviti. Tapi orang ni membiarkan diri mereka ditipu berkali-kali sebab mereka rasa itu adalah layanan mesra. There is something wrong somewhere. You know? Kita mesti dapatkan hikmat profesional. Okay? Mungkin dia perlukan psychiatrist. Saya boleh andaikan dia ada mild disorder. Tak mungkin kita sebagai manusia yang what we call that normal, kita suka kita ditipu berkali-kali. Okay? Kita sepatutnya ambil penipuan tu sebagai satu pengalaman dan kita akan kita akan cuba perbaiki kelemahan-kelemahan diri kita berdasarkan pengalaman yang telah kita lalui tadi. Tapi kalau dia duk layan lagi scammer macam tu, saya rasa dia sunyi bos. Ya, hatinya sunyi. Aku sunyi, dia kata. Hatinya sunyi, betul. Alang pernah tak ada perasaan sunyi kadang-kadang? Mungkin Alang boleh share kalau pernah ada perasaan sunyi. Ya. Hidup ini sungguh sunyi. Alang rasa, Mr. Al rasa pada pandangan Alang sama dengan Mr. Al kan. Mereka ni disebabkan mereka tidak menemui jalan untuk mengisi ruang hati mereka, menyebabkan mereka okey je untuk scammer ni isi ruang hati tersebut. Dan mereka merasakan dalaman mereka terisi dengan orang sebegini. Dan orang-orang lain tak faham. Orang scammer ni je yang faham. Yang boleh bermain dengan kata-kata manis, boleh membuai mereka dengan ayat-ayat cinta, menyebabkan mereka okey je
Dan ini pada mereka sebenarnya menyelesaikan masalah kesunyian dalam hati mereka. Tapi tanpa mereka sedar, mereka sebenarnya sedang memusnahkan diri mereka dalam satu segi yang lain. Okey, suka tadi Misa nak bagi tahu logik akal, tak mungkin manusia tu suka ditipu berkali-kali, logik akal. Kalau sekali kita pernah jatuh bos, kita tak mungkin akan berpaling ke daerah yang memungkinkan kita jatuh sekali lagi. Betul tak? Kita sepatutnya mengambil benda tu, kita strike back, kita bangkit, kita tak akan lagi terpedaya dengan scammer-scammer sebab kita pernah ditipu. Kisah hati dan perasaan ni sakit Alang. Misal tahulah, misal ada banyak klien yang bila cakap about hati dan perasaan ni memang kita jadi kaunselor pun kadang-kadang terima kasih lah kan, kita dah tahu dah. Saya kalau dia baik je dengan kekasih dia, kita pula yang salah. Sebab dia berkaitan dengan hati, rindu, dendam, perasaan. You know, kena tengok cerita Hindustan banyak kan. Barulah kita tahu cinta tu kadang-kadang boleh menangkis segala musibah yang mendatang. Betapa kuatnya. Tapi sekarang K-pop K-pop dah misal sekarang ni. Cerita Korea, bukan cerita Indonesia. Apa tu dia tanya tu panjang, taklah nak baca. Okey. Cikgu Sharma tulis, Khusyuk tengok live ni. Semua housemate tak nak gerak diri tengok live ini. Bagus sangat-sangat topik sembang santai hari ini. Tahniah moderator dan speaker. Nasib sebut moderator. Kalau tidak keluar lagi. Okey. Sebab ceriakan hari kami untuk hari ini. Rasanya live sampai esok pun mesti ada je view. Dan tanya banyak soalan untuk share dalam live ni. Bagus. Kita tahu semua orang bosan dekat rumah. Kita nak share. Bukan kita nak tunjuk siapa pandai. Kita tak nak. Sifat-sifat mazmumah tadi yang Mr. bagi tahu tu bahaya. Duk tunjuk pandai itulah akan hadirnya perasaan-perasaan sombong. Perasaan sombong tu membawa kepada perasaan-perasaan jealous, dengki, iri hati, tak puas hati. Tak puas hati tu bawa pada dendam. Ada satu kes Alang, Mr. nak cerita, ada satu klien ni, dia pernah kena bully. Ini kita panggil kumpulan-kumpulan yang ada unfinished business Cik Yani. Cik Yani pun dengar kan. Dia ada beberapa benda yang dia tak selesaikan waktu dulu. Okay. Jadi bila dia tak selesaikan, benda tu dipendam. Betul. So dia pernah kena bully sampai dia jumpa dia kata kalau dia jumpa balik orang yang bully dia tu, walaupun orang tu dah ada anak 3, saya nak langgar dia cik sampai dia mati. Masa tu dia sekolah, masa dia kena bully tu? Masa tu dia sekolah tingkatan 2. Masa dia jumpa tu dia dah tingkatan 5. Tapi dendam dia tu kepada orang yang bully tu, bayangkan ujian yang Tuhan bagi pada dia. Dia kata saya tak boleh buang dendam ni. Saya memang revengeful. Kita pun nak jadi kaunselor pakai CBT, Cognitive Behaviour Therapy, pakailah WDEP, William Glasser semua keluar reality therapy, pakai spiritual pun orang tu susah kita nak ubahkan. Orang tu dia dah kata kalau saya jumpa dia, saya mengimpi-impikan, dia kata mudah-mudahan dia dengan wife dia nanti pergi Giant dengan anak dia, saya nampak saya akan langgar dia sampai mati. Bahaya kan? Bahaya tak lah. Perasaan marah. Perasaan dendam. Betul. Dan juga dia merasakan orang itu telah mengawal hidup dia. Dan dia rasa tak bahagia dengan apabila dikawal dan dia tak mampu pun untuk mengatasi kawalan tersebut. Menyebabkan perkara itu dia memang tak boleh. Dia tak boleh pergi dengan keadaan tu. Jadi ada tulis tu emotional scar memang payah sembuh. Betul. Sebab dia adalah parut yang sangat dalam Cik Gani. Luka di hati tak siapa nampak. Betul. Luka di tangan kita boleh nampak berdarah lagi berdarah. Kan? Tapi luka di hati siapa yang tahu. Siapa yang tahu. Gitu. Hebat Inspire. 7 bintang. So kita datang lagi kalau Inspire. Okey. Mari. Okey. Izzah Kamarul Arifin bertanya, macam mana nak tahu kita dalam bidang kerja yang tepat? Tiba-tiba keluar waktu kerja pula. Tajuk kami Kushi kami tiba-tiba keluar career counselling. Tak apa. Macam mana kita nak tahu kita dalam bidang kerja yang tepat? Kita buat test. Career test. Bila kita buat satu career test, satu ujian. Orang putih dah buat dah ujian tu. Ujian tu akan menentukan kerja apa yang sepatutnya kita suka. Kita jangan ikut kawan kita. Kau kerja apa?
aku kerja cikgu. Kita tak minat kerja cikgu. Bukan semua orang boleh jadi macam Alang, betul tak? Bukan semua orang boleh jadi macam Yus. Wani tadi keluar semua tu Atromen 3. Okay? Sebab kita kena faham, kalau kita tak buat test ya, Izzah Kamarul, kalau kita tak buat test, kita tak tahu kita ni bidang kerja kita tepat ke tak. Tapi ada juga kadang-kadang ujian kita tak dapat kerja yang kita nak, betul tak? Tapi atas sebab kelangsungan hidup, kita niatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita kerja ni untuk bantu mak ayah kita kat kampung. Kita boleh bagi sedikit sedekah dekat masjid. Tuhan akan bantu kita walaupun bidang tu tak tepat sangat. Ramai je orang bidang tak tepat. Tapi lama-lama dia bina pengalaman. Mr. Al pun bukan ambil kaunseling mula-mula. Mr. ambil syariah. Kan? Tapi kita kena faham yang kadang-kadang siapalah kita, la haula wala quwwata illa billah. Kita baca yang tu selalu. Tuhan yang bagi kita jalan yang terbaik untuk diri kita. Asalkan kita ada niat yang bagus dalam diri kita. Percaya? Percaya jangan marah. Jangan takut. Buat test. Okey. Mungkin juga Alang nak tambah, kata Izzah tadi. Izzah, dalam buku yang Alang baca, sebab Alang bukan mengaji kaunseling, macam ramai yang ada kat sini. Dalam kerja kita ada tiga type. Yang pertama, kita kerja sebab terpaksa. Yang kedua, kita kerja sebab menerima. Yang ketiga, kita kerja sebab kita nak beri. Ya. Kalau kita kerja sebab terpaksa, Izzah, kita ada dua pilihan saja. Sama ada kita nak ubah sikap kita atau kita nak ubah kerja kita. Yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau kita kerja ni menerima, maksudnya kita kerja ni kita hanya nak makan gaji je. Datang syap, balik pun syap. Orang macam ni, Izzah, kalau lah kita jenis ini, kita jenis yang tak akan buat kerja lebih. Kita akan selalu berkira-kira. Kita akan rasa yang berlebih-lebih itu membebankan diri kita. Dan perkara itu sebenarnya akan mengurung diri kita untuk tidak produktif, Izzah. Itu perkara yang kedua. Kita tunggu gaji je kerja kita. Yang ketiga, kalau kita kerja memberi, itu lebih bahagia. Sebab pada kita, apa yang kita buat, kita memberi manfaat kepada orang lain. Dengan kita memberi manfaat, dengan kita memudahkan orang, berdoalah. InsyaAllah, Allah mudahkan perjalanan hidup kita. Izzah gitu. Selain daripada career test, rias test, personality test, apa? React test. Istilah counselling. Kan? Dah macam insect gila dah. Okey. Daripada Muhammad Fatih. Menarik. Baru tengok 2 minit dah terpegun dengan bicara ini. Muhammad Fatih. Muhammad Fatih ni, Mr. Al, dia adalah penyelia di Kolej Kediaman Kedua. Tempat tinggal kita dulu, Mr. Al. Oh iya ke? Muhammad Fatih. Daripada Kolej ke-8 ke Kolej Kedua. Okey, Fatih. Untuk Muhammad Fatih, kita orang memang daripada Kolej Kedua. Ini yang sebelah Alang ni Tuan Presiden. Kita Presiden Kolej Kedua dulu, Fatih. Lama dah cerita dia kan. 20 tahun yang dulu. 10 kali Fatih suka masuk tengok kita bicara, 1000 kali kita rasa sangat bahagia. Okey, pada hari ini. 1000 kali orang masuk, 1,000,000 kali kita rasa bahagia. Betul tak Alang? Kita nak kongsi. Jadi kalau kita niat benda tu yang bagus, semuanya yang bagus-bagus saja. Tapi ada juga nanti 2-3 orang yang mazmumah, tu kita kena melaluinya. Okey? Okey, apa persoalan tadi? Okey, selain daripada tu ada pandangan daripada Kakak Alang ni. Orang yang terkena dan cepat sedar, alhamdulillah. Yang terus membiarkan diri tu hanyut, itu satu masalah. Itu yang macam mana Mr. Al cakap tadi kan? Kan? Dia memang dia ada macam unfinished business katakan. Kejap. Okey, Cikgu Sharma. Nak buat penambahan soalan dari Izzah. Macam mana nak faham diri orang yang dah pun capai satu tahap yang tinggi dalam organisasi, dah pun mengaji tinggi, tapi jenis tak puas-puas untuk gain money more and nak lagi jawatan tinggi. Okey, Abang Madi. Baik. Okey, Mr. Al.
Baik. Kita kenapa kadang-kadang Alang ni dia tersasul-sasul panggil Abang Mahdi sebab dia dulu memang di universiti panggil Abang Mahdi. Nama penuh saya Al Mahdi. Jadi ramai kat sini panggil Mr. Al. Tak apalah panggil apa pun tak apa. Baik. Jadi kadang-kadang kita tersasul juga sekejap Anwar, sekejap Alang. Sebab kita ada nama kita sendiri. Sekejap Alang, sekejap Anwar. Okey, baik. Tadi dia tanya macam mana orang tu sebab dia bila dah jawatan itu sifat-sifat yang mazmumah tadi. Kita membina sifat-sifat greedy, tamak. Betul? Kita rasa tak puas hati dengan hidup. Ya? Mesti ada something wrong somewhere yang kita rasa sebagai unfinished business. Tadi pagi saya baca ada satu dia rasa diri dia tak tenang, dia rasa semua orang benci dia dekat office, dia rasa anak-anak dia liar dan sebagainya. Rupanya dia kata dia selalu termimpi-mimpi yang dulu masa dia tingkatan 5 dia pernah maki mak dia. Dia pernah baling satu baju pada muka mak dia, dia kata orang tua bodoh. Tapi lama dah benda tu berlalu, rupanya mak dia simpan benda tu. Mak dia tak maafkan dia untuk kisah tu. So cari balik kesalahan-kesalahan yang kita buat. Buat muhasabah diri. Ini kita ada masalah mazmumah dalam diri. Kita duk tamak lagi. Kita nak kejar apa? Benda ni dah pandemik dah. Kita pun tak tahu 2-3 Jumaat lagi Dajjal nak turun. Kan 2-3 Jumaat lagi mungkin ramai dah Tuhan ambil nyawa. Dah meninggal kan. Kita masih lagi duk kejar jawatan lagi. Astaghfirullahalazim. Banyak-banyaklah banyaklah. Sudahlah. Hidup ni bukan untuk kejar jawatan. Sebab tak habis. Lagi kau bina rumah yang lagi besar, kau akan tengok lagi kau tak bahagia. Lagi kau nak bina rumah ada swimming. Betul. Lagi banyak furniture, lebih banyak furniture kena beli. Betul. Lagi tengok rumah dah furniture dah beli dah. Tengok pula tak ada swimming pool. Nak pula swimming pool. Tak ada orang sebelah. Yes, nak pula jacuzzi. Tak ada jacuzzi, nak buat sauna pula. Mati. Okay? Tak habis. Jadi orang yang macam ni dia ada sifat greedy. Sifat-sifat mazmumah tadi tu you check balik diri you. Adakah kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat? Muhasabah diri kita, sedari diri kita. Try to get rid it slowly. Bagi tahu dekat telinga kita, aku ni ada perasaan tamak. Kadang-kadang aku ni dengki dengan orang. Aku tak boleh orang lebih daripada aku. Bagi tahu. Dia tak sedar. Tu kita panggil kalau belajar Sigmund Freud, dia panggil unconscious. Dia tak sedar yang dia sedang tamak. Okey, Cikgu Syarma, seram dengar pasal Dajjal. Tahu pun. Dia berkaitan, misal kan, dia berkaitan dengan rezeki. Kita kembali kepada keberkatan rezeki kita tu kan, misal kan. Jika ada banyak, kita berkongsi. Jika ada sikit, dia mencukupkan diri kita, kan? Jikalah kita berpangkat tinggi dan rata-rata mengatakan kita sangat bermanfaat, itu okey. Kita adil, kita bagus, kita memberi manfaat pada lebih orang lagi, itu bagus. Kalau kita ada banyak harta, kita cari harta dan kita lebih banyak bagi manfaat pada orang lain, itu pun bagus. Tetapi di sebaliknya pula ada juga jenis orang yang tidak mahu berkongsi, yang tak mahu bagi manfaat. Apa yang dia ada adalah untuk diri dia. Itu adalah yang bermasalah pada alam misal. Itu yang memang sangat bermasalah. Itu yang kata yang tamak tu. Nanti air sekali jadi macam korun kan? Betul. Dan akhirnya terbenam di bumi. Mr. pun suka nak kongsi tentang ada satu kata-kata daripada Charles Spurgeon. Dia kata, it is not how much we have, but how much we enjoy. That is happiness. Kita enjoy je kehidupan yang kita ada. Maknanya mensyukuri, grateful. Tak kira agama apa, semua ada cerita pasal syukur. Yang tadi misal bagi tahu dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. So kalau kau nak betul-betul kau bahagia, kau kena banyak bersyukur. Itu kata-kata daripada kalam ilahi. Bukan kata manusia. So kalau kau banyak bersyukur, lepas tu kau enjoy saja kehidupan yang kau ada, insya-Allah hidup kau tenang, hidup kau bahagia. Tapi kalau kau asyik duk nak fikir lagi nak tamak, nak jawatan tinggi, ketua pengarah, lepas tu nak jawatan Perdana Menteri, tak habis-habis nak jawatan Perdana Menteri. Okey, nak lagi apa lagi jawatan dekat dengan office, nak jadi dekan kalau kat universiti kita orang, nak jadi profesor, sampai bila? Betul, tak habis. Hilang dah. Masuk use. It's romantic . Itu dia kalau buat live dengan Inspire tu,
Kadang-kadang hilang ya. Itu biasa. Itu biasa. Jangan takut. Okey? Bila hilang, masuk dah. Tu masuk dah. Minta maaf lah. Alan tu dia buat magic. Dia suka buat magic. Yus pun dah terkeluar awal. Oh, Yus pun dah terkeluar. Ni macam Akademi Fantasia ya. Elimination. Yeah, Kan? Kita belum ada lagu tema je lagi yang terkeluar tu. Kita setuju. Okay, apa kita sambung. Kita menerima apa saja musibah, apa ujian. Ini kita panggil satu konsep yang misal nak ajar. Boleh tulis kat tepi tu tak siapa yang dengar? Concept of acceptance. Konsep kita pasrah. Kita terima. Acceptance tu kita terima. Apa saja ujian yang Tuhan bagi kita terima sebab kita ni manusia biasa. Sebab kita kena faham apa yang kita set dalam pemikiran kita, there is a good lesson behind it. Ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Kalau kita letak meratib mantra ni dalam hidup kita, insya-Allah, walaupun kita dapat ujian, kita kata ini adalah a lesson behind it. There is a hikmah di sebalik itu. Barulah kita boleh kuat dalam kehidupan kita. Betul tak? Ini kita selalu nak mengeluh, lepas tu selalu nak marah bila kita ada musibah sikit, ujian kan. Lagi dia datang ujian lagi banyak. So jangan doa kata kita tak boleh buat. Satu ujian datang, bagi banyak sedekah misal bagi tahu tadi kan. Bantu orang kat luar sana. Masak makanan, bagi orang dekat gelandangan makan. Betul? Tu masuk dalam. Kejap tak ada. Takut aku masuk dalam Inspire ni. Macam itulah. Inspire sangat. Okay, sorry. Sekarang Alan terpaksa pakai handphone. Ada rupanya. Terpaksa lah pakai handphone. Macam-macam lah pula sekarang ni. Okay. Tadi Mr. A sampai mana tadi? Betul. Okay, terima ujian. Okay, tak payahlah cakap sampai mana. Mari kita cerita. Baik. Tadi kita nak bagi tahu pada Alang. Kita ni balik tajuk kita. Sagi orang kata tajuk Kabi Kushi Kabi Ram. Kau tak cakap pun pasal Kabi Kushi. Takkan nak tarik pula. Takkan nak tarik pula lagu tu kan. Jadi kita kena kita faham dalam cerita Kabi Kushi Kabi Ram tu, kalau siapa yang tengok, ada kisah bapak dia tidak maafkan anak dia. Bagaimana seorang anak lelaki dia hilang kan. Anak lelaki dia hilang ahli keluarga dia. Ingat tak dia jumpa mak dia kat London Alang. Sedih dia kan. Sebab mak dia terpaksa dengar cakap bapak dia. Bapak dia tak suka pada dia. Kasih sayang mak dia, adik dia pun hilang. Sebab hanya kerana apa? Ujian pada dia. Dia nak kahwin dengan pilihan hati dia. Tu yang keluar lagu. Tu keluar lagu tu. Minta maaf lah sebab zaman kita kan Bikushi, zaman diorang cerita K-pop mungkin. Ya, Big Bang semua kan. Big Bang. BTS. Abang Mani. Abang Mani pula. Okay. Alan tak nampak ada beberapa ada soalan-soalan lain ke daripada kita punya penjaga konti? Ada soalan-soalan lain ke? Agree with you, sir. Life is all about obstacle and we need to be ready to accept it. Okay, Yogeta Roy. Okay. Aziani pula, bila kita nak tuntut ilmu memang akan ada ujian sebab nak tahu sejauh mana kemahuan kita nakkan ilmu itu. Ya, betul. Setuju Aziani? Betul. Sebab kita, ini bagus. Orang macam Aziani dia ada awareness dia panggil. Dia ada kesedaran dalam diri dia. Kalau kita nak dapatkan sesuatu, kita mesti menempuhi segala onak dan liku. Rentas segala onak, rempuh segala ombak. Betul? Jadi kita tak boleh nak dapat benda tu senang. Mana ada cerita, kita tengok cerita Hindustan, senang saja dia boleh kahwin dengan perempuan tu. Tak, dia mesti melalui banyak ujian. Betul? Dia mesti melalui banyak musibah. Dia kena melalui banyak tekanan dalam hidup. Sama juga nak dapat ilmu. Sebelum kau nak graduate tu, I told my student, tak semua orang boleh graduate. Ada tahun 4 dah tiba-tiba terkandas. Sebab nak kerja lah, apalah sekali tak belajar, tak buat project paper, tak buat dissertation. Lepas tu kantoi, kena bayar
PTPTN, lepas tu tekanan, jumpa lecturer. This is because of the thing, kan? Ya, betul. Kalau nak ikutkan bab ilmu ni kan, kalau nak ikutkan bab ilmu ni, pada zaman-zaman dulu, ulama-ulama silam, dia mencari ilmu sangat besar. Dia mencari ilmu. Kan? Tiba-tiba lah jadi sengit pula ni. Okey. Abang Madi dengar tak ni? Dengar. Ketawa. Okey, bagus. Okey. Sebab berpusing-pusing dia punya kamera tu. Kamera tu hebat. Ingat ini adalah ilmu taufan. Contoh yang macam Alam baca semalam dah, baru semalam. Kisah Abdullah bin Abbas. Dia adalah perawi hadis kan? Dia adalah sahabat Rasulullah dan dia sangat rapat dengan Rasulullah dalam bab hadis ini. Dia dalam mencari ilmu hadis ini, dia sanggup tidur dekat depan rumah sahabat yang punya hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia tak akan kejut sahabat itu bangun tidur, tapi dia sanggup tidur kat depan rumah orang itu, tunggu orang itu bangun, orang itu pergi solat subuh, tengok dia dan bertanya, kenapa kau kat sini? Aku dengar kau punya satu hadis daripada Rasulullah. Aku tunggu daripada malam tadi. Contoh. Kan Abang Madi kan? Kan Mr. Al kan? Contoh. Bersungguh-sungguh dengan ilmu. Dan insyaAllah ilmu itu memberi kesan pada diri kita. Sebab kita tak main-main. Kebiasaannya ilmu yang tak bagi kesan apabila kita main-main. Betul tak Abang Madi? Betul. Mr. Al, Abang Madi. Sebab apa? Menyampah pula. Saya pening betul ya. Tapi macam tu lah, kita terima apa adanya. Okey, kita kena faham dalam kehidupan kita tak boleh nak dapat satu benda tu dengan mudah, betul? Kita kena set dalam hilang pula dah. Pening lagu masuk dalam Inspire ni. Ada lintas langsung lain ke tak? Tiba-tiba ke? Ada tak? Okey. Masuk dah. Okey. Aduh. Maaflah kepada penonton Inspire. Ini sekadar hiburan tepi. Tak apa. So kita nak faham tadi macam kita balik pada Alang bagi tahu kan. Dia datang balik. Dia macam komen. Astaghfirullahaladzim. Tak apa. Teruskan. Boleh masuk nak cakap lain tak? Ada macam yang lain tak? Yang boleh masuk yang nampak stable sikit dia punya line. Okey, baik. Bukan apa, kadang-kadang kita kena jokes kan. Bosan, hidup ni bosan kan. Kalau hidup ni asyik nak serius je 24 jam. Kau ingat ni KL Gangster ke? Okey, so jadi apa kita kena faham untuk kita dapatkan satu ilmu yang baik macam tadi Alam bagi tahu, sanggup dia tidur kat depan rumah sahabat, betul tak? Sebab dia dapat. Ada juga yang kisah dia sanggup tengok macam mana kehidupan sahabat tu, barulah dia ambil dan nak jadi perawi pada hadis tu. Sebab kalau tidak dia tak akan ambil ilmu daripada orang tu. Betul. Ni macam kita lah. Kalau kita niat yang bagus, kita tak ada sifat-sifat mazmumah tadi, kita suka je dengan Alang, dengan Mr. Al. Kita happy je walaupun dah 1 jam lebih dah ni. Tak berhenti ke rancangan ni? Okay. Jadi kita okey je, kita terima je, okey, just sembang-sembang santai-santai, okey? Asalkan kita boleh berkongsi sama kita, sesama kita ilmu yang kita ada. So bukan senang kita nak berjaya, tak semudah tu. Betul. Okey, tu siapa pula tanya Alang? Tak dengar lah suara Alang. Suara ni macam-macam lah. Tak dengar. Dah. Memang betul-betul ada kala suka, ada kala duka kan? Kalau lintas langsung bersama Inspire. Tak dengar Alang. Alang mute Alang punya tu. Alang mute dekat Alang punya StreamYard tu. Ada StreamYard tu di mute. Kenapa? Macam mana nak keluar suara?
Tak dengar apa dia cakap. Tuan-tuan dekat luar dengar tak? Alang kena keluar masuk balik. Okey. Dengar tak? Dah. Sebenarnya baru nampak button. Baru pernah buat live ke? Baru pertama kali buat live ke? Macam tiap malam buat. Baru pertama kali buat live. Baru nampak mic tu sebenarnya dipalangkan. Okey. Tadi ada soalan Alang. Okey, daripada Yani. Saya rasa sebenarnya dalam kita nak menghadapi ujian ini, persekitaran kita juga penting. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan masalah yang kita hadapi. Sampaikan kita lupa pada penyelesaian yang sebenarnya kita dah tahu pun. Mr. Al. Okey. Dia kata persekitaran kita juga penting. Betul? Setuju? Saya bagi tahu dalam konteks Westerner dulu. Dia panggil agent of socialization. Agent dalam socialization itu penting. Contohnya parents, ibu bapa kita. Okey, tempat kerja kita, working place. Dia memberi kesan kepada kita, Aziani. Lepas tu peers, kawan-kawan kita. Betul? Okey, tempat kita belajar. College, universiti, sekolah. Ini adalah environment yang boleh memberi kesan pada kita. Kalau kita bijak untuk memilih environment yang positif, dia akan membawa kepada emosi-emosi yang positif. Kita akan bahagia, kita akan tenang, kita akan gembira, kita rasa macam motivated, kita rasa kita high self-esteem, kan? Kita tak dengki dengan orang sebab persekitaran kita memang membentuk dan mencorak kita, Yani. Bila kita punya emosi bagus, dia akan membawa kepada tingkah laku yang positif. Sebab tu dekat sekolah kita tengok ramai orang yang dia selalu participate, dia jadi debater, dia masuk sukan, dia main bola, macam-macam aktiviti. Dia tak ada masalah pun. Kita yang duduk dekat belakang pokok duduk dengki kat dia. Kita dah kenapa? Kan? Ya, betul. Kita duduk dengki dengan dia, kita duduk dendam dengan dia, kita duduk benci dekat dia, kita duduk pergi cari orang lain untuk jatuhkan dia, kita duduk doa supaya dia sakit, kita biar dia mati, kita kata, kan? Ini adalah benda-benda yang negatif. So persekitaran tu memang penting. Dan itu dia kata kadang kita terlalu fokus dengan masalah yang kita hadapi sampaikan kita lupa pada penyelesaian yang sebenarnya kita dah tahu. Betul? Ya. Kita kembali itu yang ada orang kata Mr. Al kan, kadang-kala cara kita melihat masalah lebih teruk dari masalah itu sendiri. Okey. Betul. Kan? Betul. Kalau kita macam tadi yang Mr. Al bagi tahu, kalau kita doa yang baik-baik, baik-baiklah jadinya. Tapi kalau kita banyak berprasangka, banyaklah negatif benda yang berlaku pada diri kita. Sebab kita adalah kita sebagai hamba, apa yang kita fikirkan tentang Tuhan kita. Kalau kita nak mati, kita fikirkan Tuhan kita akan ampunkan dosa kita, insya-Allah Tuhan akan ampunkan. Kita fikirkan optimis yang kita akan diberi jalan hidayah daripada Allah SWT, insya-Allah. Tapi kalau kita sendiri pun asyik nak ada doubt atau ragu-ragu dengan apa yang kita pegang selama ni, susahlah dalam kehidupan ni. So kita dah tahu apa yang kita nak buat, buatlah. Aziani, buatlah. Kalau dah tahu apa yang you nak buat dalam hidup. Nombor satu, apa you nak buat dalam hidup you. Okey, lepas tu dia kata, saya nak bahagia. Apa yang you buat untuk bahagia? Saya nak sedekah pada orang. Adakah dengan sedekah ni dapat membahagiakan you? Kita tanya dia lagi. Dia kata, betul Mr. Al, kalau saya sedekah, saya rasa tenang, saya rasa happy. Ulang balik apa you nak buat. Mr. Al, saya nak pergi sedekah, saya nak buat masak-masak, saya nak sedekah dekat orang dekat dengan gelandangan. Mudah-mudahan Tuhan akan ampunkan dosa saya. That's very positive and very good. Buatlah. Kenapa? Dia terkejut ke? Dia macam, dia tengok Mr. Al. Kalau nak ikutkan Abang Madi kan, yang ini dia memang banyak buat kerja sukarela ni Abang Madi. Buat cuma keadaan sekarang mungkin disebabkan kerana yang ini dia adalah frontliners dalam menentang COVID ni, salah seorang frontliners. Jadi berkemungkinan besar
ada keadaan-keadaan yang memang dia tak dapat untuk cater. Untuk cater ada beberapa keadaan disebabkan kerana beban tugasan yang sangat banyak. Kan? Tapi tak apalah kan. Kalau Beban macam tu beban tugasan banyak tak apa. Mr. Ab, tolong Wani sikit ya. Kita pakai hierarchy building. Kita boleh pakai je teori orang putih kalau benda tu betul-betul bermanfaat. Hierarchy building. Wani set dulu mana yang betul-betul mengganggu pemikiran Wani dan mengganggu emosi Wani. Jadi nama Wani buat Yani. Sorry, Yani. Nama tak Wani pula dah. Yani. Jadi apa yang mengganggu Yani dulu, Yani susun dalam bentuk hierarchy. Selesaikan satu persatu. Kita tak boleh buat semua kerja serentak, betul tak? Buat satu persatu. Delegate tugas. Jangan ingat kata Yani sajalah frontliner terbaik di dunia ini. Banyak lagi orang lain yang bagus. Ya? Bagi delegate kerja. Orang lain mungkin boleh tak tolong saya. Jadi kita buat kerja dalam team. Teamwork is very important. Tengok macam Alang, bila dia hilang je, masuklah Ultraman tadi. Ultraman gaya. Terbaik. Bila hilang saja nak saksa, datanglah Ultraman tu semua. Hebat. Jadi Yani buat hierarchy building, okay? Delegate kerja pada orang. Sebab kita akan tertekan. Bila kita ada masalah, share dengan kawan yang kita sayang, yang percaya pada kita. Jangan share dengan kawan yang kerja nak against kita. Kita pun tak suka kan orang yang incongruence 24 hours. Dia suka, kita cakap je dia kata, alah kau memang macam tu, kau apa benda kau macam, duk pelekeh-lekehkan kita. Kita pun tak suka kawan macam tu kan. Kalau kita ada jumpa kawan yang bagus, macam Alang kawan yang bagus, mendengar kan. Dan kita cerita pada dia, mudah-mudahan dapatlah tenang sedikit hati kita yang gusar itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak habis macam ni. Macam sampai 3 pagi kena jangan ni takut. Okay. Ada lagi ke soalan lain? Inspire cakap saya Power Rangers colour pink. Ni geng Inspire lah yang tadi. Itu semua adalah Power Rangers. Saya share dengan Inspire. Okay, good. Kalau kita, ada lagi. Okay, saya share dengan Inspire. Ada lagi soalan-soalan yang lain? Ada lagi soalan-soalan yang lain. Sekarang kita sekarang sedang menghala ke 1 jam setengah. Soalnya nak ikutkan kita habis pukul 10. Okay. Dan okay, faham. Ya, dan mungkin tiada soalan. Tiada soalan lagi setakat ini. Jadi mungkin Abang Madi itu sebenarnya adalah tanda-tanda orang dah start mula tarik diri agaknya. Kan? Jadi kita pun boleh rasanya kita pun boleh perlahan-lahan kita tarik diri. Okey, Abang Madi. Jom bagi penutup. Okey. Mr. Al janji tadi. Wait. Yani cakap Mr. Al janji tadi nak share tips. Okey. Tadi dalam masa yang sama waktu Mr. Al cakap tu, tips-tips tu telah pun Mr. Al kongsikan dengan semua kat luar sana. Yang pertama sekali, help others. Tolong orang. Okay? Kalau kita nak bahagia, kita tolong orang. Bantu orang. Kita boleh bantu sikit, kita bantu sikit. Kita boleh bantu banyak, kita bantu banyak. Kita boleh bagi duit, kita bagi duit. Kita tak boleh bagi duit, kita bagi tenaga. Kita tak boleh ni, kita jadi frontliners. Tadi ada yang nak beli McDonald untuk polis. Bagus misalnya tengok. Buka tingkat kereta, bagi McDonald, bagi kereta. Itu je dia boleh tolong. Kan ada ramai kan polis-polis dekat dengan tol kan. Cara kita tolong orang. Kenapa kita tolong orang? Tips dia, sebab kita nak Tuhan tolong kita. Betul? Macam kita maafkan orang. Sebab kita nak di akhirat nanti Tuhan akan maafkan kita. Ini hidup kau asyik duk berdengki dengan orang je. Yang keduanya, let it go. Tadi kita help others kan. Yang kedua tips dia, let it go. Masalah-masalah yang lalu kita lepaskan. Okay? Jangan kita duk ada unfinished business, kita duk pendam, kita duk simpan, kita duk swallow, kita duk telan. Let it go. Tips yang kedua. Okay? Bagi tahu dekat telinga kita, I don't care. You know, life goes on. We have to move on. Okay? Bagi semangat pada diri kita. Yang ketiga, lakukan positive things. Bukan pemikiran positif, positive things. Perkara-perkara yang positif. Kita nak lupakan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kita jadi suram tu, kita pergilah buat aktiviti basuh kereta ke,
aktiviti memaku ke, carpenting ke, basuh kapet ke waktu PKP ni kan. Kita buat aktiviti apa lagi? Pergilah macam-macam lah aktiviti, main dengan anak-anak ke. Sampai Mr. Al pun beli Saidina je main. Sebab Saidina je lah boleh main dengan anak-anak kat dalam rumah kan. Kau nak main melompat-lompat kat luar COVID. Betul tak? So kita buat yang perkara-perkara yang positif. Perkara-perkara positif, percaya pada Mr. Al, akan menutup banyak benda-benda yang negatif. Sama juga dengan cinta. Yang masalah cinta kan. Pernah putus cinta, pernah hilang kekasih dan sebagainya. Cari cinta baru. Hanya cinta baru yang dapat menutup cinta yang lama. Misalnya sampai situ je, tahu tak habis ni kalau kita kena lagi. Okey? Okey. Terima kasih yang tulis tu, Inspire. Okey, so Mr. Al, Alang, terima kasih kepada Alang sebagai moderator. Walaupun kadang-kadang Alang hilang, kadang-kadang Alang datang, tapi kita tak pernah gentar sebab kita percaya adanya Ultraman 3. Mereka akan masuk. Mereka akan membantu. Itu bagus. Kita suka. Okey? Dan semua kat luar sana yang dengar, yang masuk dalam live sama Mr. Al, tak apa. Ya, betul. Semoga Tuhan akan memberi kepada kita kebaikan di dunia dan juga akhirat. Bisa sentiasa doakan semoga kita semua berjaya di dunia dan akhirat. Banyaklah bersedekah, banyaklah melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Tuhan akan tunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Doakan semua orang dipermudahkan urusan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Mr. Al. Tepat 1 jam 31 minit kita bersiaran. Pada pihak Inspire, kita memang mengucapkan ribuan terima kasih sebab memang Mr. Al steady, ready di situ walaupun kami seling bertukar-tukar. Dia macam boboiboy kuasa 3, boboiboy kuasa 7, kuasa 5 kan. Tapi still lagi maintain. Bagus, Alhamdulillah. Apapun bagi pihak kami mohon maaf di atas segala kelemahan, di atas segala kekurangan, kekhilafan yang ada. Tapi walau macam mana pun kami sangat mengharapkan perkongsian bersama Mr. Al pada malam ini dapat meninggalkan kesan yang baik dalam hati, dalam fikiran semua yang menonton pada hari ini. Mr. Al, tadi Fatih ada jemput kita. Tadi Fatih ada jemput kita. Datanglah ke Cycle College. Oh, okey. Boleh. Okey, tak apa. Kita tunggu jemputan Fatih nanti ya. Betul. Okay. Kita nak pergi. Ya. Kita buat lagi, sir. Terima kasih Izzah Kamaro. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Terima kasih tim semua. Terima kasih tim Inspire. Terima kasih semua yang menonton. Dan kita tamat di sini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, bye-bye.